Tidak selamat diduduki, bukit antarabangsa dataran UK terdedah pada tanah runtuh. Jawatan kuasa kerja teknikal ditubuh siasat tragedi Taman Hillview. Antara paparan malam ini, Kabinet Arah Operasi Cermin Gelap di Tangguh, piawaian dan peraturan pemasangannya dikaji semula. Universiti Putra Malaysia terbakar lagi, kerugian bernilai 2.3 juta ringgit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekurang-kurangnya dua kawasan berkependudukan padat di Ampang iaitu Bukit Antarabangsa dan Dataran UK terdedah kepada risiko kejadian tanah runtuh. Tanahnya yang halus dan mudah longgar jika hujan berlebihan adalah ancaman berulangnya tragedi 8 terkorban dalam kejadian banglo runtuh tidak jauh dari kedua-dua kawasan itu semalam. Ing Bun Sing mempunyai butiran lanjut. Dalam beberapa siri area fotografi yang dijalankan oleh pihak kumpulan Ikram, didapati beberapa kawasan telah dikenal pasti terdedah kepada bahaya tanah runtuh. Antara kawasan yang dianggap kritikal ialah Bukit Antarabangsa dan Dataran UKIS. Menurut pengarah kumpulan Ikram, Datuk Mahazir Mahmud, pasukannya kini sedang bergiat menjalankan kajian di kedua-dua kawasan berkenaan. Hasil laporan dijangka siap tidak lama lagi. Dr. Mahazir turut mencadangkan pemasangan sistem amaran awal mengesan pergerakan tanah yang luar biasa sehingga berlaku tanah runtuh. Sistem itu katanya kini digunakan dengan meluas di beberapa negara seperti Hong Kong dan Jepun. Sementara itu, jiran kepada Tan Sri Ismail, Raja Alawiyah Lob Idris berkata, 3 anaknya telah berpindah dan kini sedang menumpang di rumah saudara mara. Bagaimanapun, beliau dan suaminya belum membuat keputusan untuk berpindah memandangkan pelbagai urusan perlu diselesaikan. Susah jugalah nak memikirkan untuk berpindah senang-senang macam orang tanya kita pindah. Ini bukan pergi holiday, nak pack your bag one day, luggage and just go off. Justru beliau berharap pihak terbabit dapat menyiapkan siasatan dengan segera dan memberi jaminan bahawa kawasan ini adalah selamat untuk didiami. Dalam pada itu, siasatan awal kumpulan Ikram mendapati punca kejadian tanah runtuh di Taman Hillview disebabkan hujan berlebihan. Keadaan itu menurut Dr. Mahazir menyebabkan tanah di kawasan bukit di Taman Hillview yang terdiri dari jenis butiran halus menjadi longgar dan runtuh. Dan berdasarkan kajian yang kita buat sebelum ini ke atas Bukit Antarabangsa, jadi kita dapati jenis tanah pun agak sama. Jadi tanah jenis ini boleh anggap sebagai satu tanah yang tak begitu kuat untuk menampung lebihan air dan sebagainya. Katanya perbandingan dari segi geometri menunjukkan kawasan di Taman Hillview mencatatkan 30 hingga 40% tahap keceronan, manakala di Highland Towers lebih 40%. Perkara itu sedang dikaji oleh pihaknya. Selain itu katanya, kawasan di atas bukit ini dipercayai mempunyai takungan air. Bagaimanapun, aliran airnya dipercayai telah diubah untuk pelaksanaan projek pembangunan. Menurut beliau, sekiranya aliran air tidak diubah dengan cara betul, ia akan mencari alirannya yang asal dan boleh mengakibatkan tanah runtuh. Katanya jika hasil kajian menunjukkan kawasan tidak selamat diduduki, penduduk sekitarnya akan dipindahkan. Sementara itu, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor Datuk Abdul Aziz Mohamed Yusof berkata, laporan hasil siasatan dijangka siap Selasa ini. Laporan itu akan dibentangkan pada Mesyuarat Exco Kerajaan Negeri. Ing Bun Seng, TV3. Tragedi menyayat hati yang menimpa keluarga Tan Sri Ismail semalam pastinya menimbulkan kebimbangan kepada penduduk Bukit Antarabangsa. Struktur tanah dan kedudukan geografi kawasan berbukit itu mula merisaukan mereka, apatah lagi pada musim hujan sekarang. Kira tanah runtuh dekat resident area, kira agak berbahaya kalau kita tak ambil apa-apa tindakan kan. Ni mungkin ni pun satu akses saja, orang keluar masuk. Kalau jalan tertutup ke bahaya jugalah. Yang sebenarnya sini ada anak sungai. Anak sungai bila dia orang ratakan tanah untuk pembinaan bangunan ke rumah ke apa, dia tak bagi saluran untuk anak sungai. Anak sungai itu ditutup. So apabila tutup, air itu masuk bawah. Kalau masuk bawah, lama kelamaan dia akan lemahkan tanah. Bila lemahkan tanah, tanah runtuh akan berlaku.
Di Putrajaya, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan menubuhkan satu jawatan kuasa kerja teknikal bagi menyiasat tragedi di Taman Hillview. Jawatan kuasa yang dianggotai beberapa agensi kerajaan dan tenaga profesional itu diselaraskan Ketua Setiausaha Kementerian, Datuk Lokman Hakim Mohamad Jassan. I have instructed my Chief Secretary to continue to coordinate efforts among all these departments and to help up MPAJ, Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Of course, Majlis Perbandaran Ampang Jaya was also involved yesterday in this discussion. Jawatan kuasa itu dianggotai Jabatan Geologi, Jabatan Geosains, Unit Teknikal Jabatan Kerajaan Tempatan, MPAJ, Institut Kerja Raya Malaysia, IKRAM dan Institut Jurutera Malaysia. Datuk Seri Ong berharap jawatan kuasa berkenaan dapat mengemukakan laporan awal siasatan bagi membolehkan beliau membentangkannya pada mesyuarat Kabinet minggu depan. Dan berdasarkan laporan itu, barulah Kabinet boleh membuat tindakan. Terdahulu, Datuk Seri Ong mewakili Kerajaan Malaysia menandatangani perjanjian perkhidmatan udara dengan Kerajaan Luxembourg yang diwakili Menteri Pengangkutan dan Perdagangannya, Henry Grattan. Aktivis sosial dan alam sekitar Tan Sri Lee Lam Tai dalam pada itu menggesa kerajaan mengarahkan pihak berkuasa tempatan PBT seluruh negara mengenal pasti tempat yang terdedah kepada ancaman tanah runtuh di kawasan masing-masing. Beliau kesal kerana tragedi mirip Highland Towers yang mengorbankan 48 orang 9 tahun lalu berulang. Ia kerana pihak berkaitan tidak memberi perhatian terhadap hasil kajian dan cadangan yang diperoleh selepas tragedi Highland Towers. Jelas beliau, sepanjang musim hujan ini, PBT sepatutnya lebih bersedia menghadapi sebarang kemungkinan bagi mencegah kejadian tanah runtuh. 5 jenazah anggota keluarga Tan Sri Ismail Omar yang terkorban dalam tragedi banglo runtuh di Taman Hillview semalam dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Taman Keramat jam 2.45 pagi tadi. Semua jenazah termasuk jenazah Allahyarham Puan Sri Azizah Abdul Aziz, isteri kepada Tan Sri Ismail, disembahyangkan di Masjid Khalid Ibnu Al-Walid, Jalan Semarak sebelum dikebumikan. Hampir 200 jemaah menunaikan solat jenazah yang diimamkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Abdul Hamid Zainal Abidin. Tan Sri Ismail juga tidak ketinggalan menunaikan solat jenazah meskipun baru menjalani pembedahan kecil kerana patah jari kaki kiri. Ahli keluarga Tan Sri Ismail kemudian diberi kesempatan menatap jenazah untuk kali terakhir sebelum pengkebumian. Semua jenazah kemudian dibawa ke Tanah Perkuburan Islam Taman Keramat untuk dikebumikan. Selain jenazah Puan Sri Azizah, turut disemadikan jenazah anak sulung Tan Sri Ismail, Ahmad Hijaz, 37 tahun. Yang lain jenazah isteri Ahmad Hijaz, Zaradina Zaini, 29 dan 2 anak pasangan itu, Zurian Aisyah, 5 serta Johan, 1 tahun. Semalam, jenazah Allahyarham Syamsul Azhar, menantu kepada Tan Sri Ismail, dikebumikan di tempat sama. 2 lagi mangsa yang terkorban, Su dan Tini, pembantu rumah keluarga Tan Sri Ismail, mungkin dihantar pulang ke Indonesia untuk dikebumikan. Siang tadi, TV3 turut membuat tinjauan di Tanah Perkuburan Islam Taman Keramat. Kami mendapati pusara isteri, anak, menantu dan cucu Tan Sri Ismail terus dikunjungi sanak saudara. Ada antara mereka datang dari Taiping, Perak. Rata-rata mereka tidak menduga jenazah dikebumikan seawal jam 2.45 pagi tadi. Jadi saya pun dapat tahu pada pagi ini di mana Puan Sri dapat dijumpai pukul 10 lebih tadi melalui berita. Kemudian saya tak sangka lah dia kebumikan awal. Jadi bila saya sampai pagi ini saya dipahamkan dia Allahyarhamah ni sudah pun dikebumikan jam pukul 4 pagi tadilah bersama dengan menantu dan juga anaknya sendiri. Anak perempuan Tan Sri Ismail, Intan Jasmine dan 3 anaknya yang terselamat dalam tragedi itu dibenarkan terus tinggal di Hospital Pakar Ampang Puteri. Pengarah hospital berkenaan, Datuk K. Kula Virasinggam berkata, ia kerana Intan masih mengalami tekanan perasaan berikutan tragedi itu. Kita boleh juga. Depends on bila dia mau pulang, kita sokonglah. Okay. Itu anak dia, daughter ini dia ada sedikit luka. Kita sudah membaikkan luka tu ada suture sudah repair lah, operate sudah operate. Dia dapat sihat sekarang. Dia pun boleh balik. Katanya Intan, 34 tahun, hanya cedera ringan di belakang badan
manakala kecederaan ringan di kaki kiri anaknya, Ilya Syamira, 8 tahun, telah dirawat. Dua lagi anaknya, Syamir Izzat, 6 tahun dan Muhammad Syazwan, 9 bulan, turut dilaporkan dalam keadaan sihat. Kru Buletin Utama tidak dibenarkan merakam visual Intan dan anaknya di bilik mereka di Ward Pediatric Hospital ini. Malah pengawal keselamatan ditempatkan di luar bilik bagi memastikan mereka tidak diganggu media. Bapa mentua Intan, Ahmad Syafi'i Ahmad Tahir yang kelihatan mendukung cucunya, Muhammad Syazwan, juga enggan memberi sebarang ulasan. Nanti tak bagi cakap. Nanti tak bagi cakap. Tak lama pakcik boleh cakap macam mana kesihatan India macam tu. Tak faham. Paper banyak lah. Dan petang tadi, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi meluangkan masa melawat Tan Sri Ismail yang kini dirawat di Hospital Kuala Lumpur HKL. Timbalan Perdana Menteri meluangkan masa kira-kira 20 minit. Menteri Kesihatan Datuk Chua Jui Meng yang mengiringi beliau memberitahu Tan Sri Ismail akan menjalani rawatan fisioterapi. Ia bagi memastikan kecederaan kecil yang dialaminya benar-benar sembuh. Sebentar nanti, Hospital Selayang pula sahkan tangan kiri Nurul Syafikah tidak dapat diselamatkan. Kabinet mengarahkan operasi cermin gelap yang dijadual diadakan besar-besaran mulai 28 November ini ditangguhkan ke tarikh sesuai. Serentak itu, kerajaan akan mengkaji semula piawaian yang dibenarkan dan peraturan pemasangan cermin gelap kenderaan. Pemangku Menteri Pengangkutan Datuk Seri Ong Kah Ting berkata, Ops Gelap Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan ditangguhkan pada satu tarikh selepas perayaan Hari Raya, Christmas dan Tahun Baru Cina. Mesyuarat Kabinet semalam turut mengambil kira kebanyakan kenderaan import terutama dari Jepun yang tidak memenuhi piawaian cermin gelap. Kita akan tengok balik sama ada piawaian dia punya peratusan kegelapan yang diizinkan di bawah undang-undang sekarang ini masih sesuai ke tidak. Piawaian ketulusan cahaya ketika ini ditetapkan tidak kurang 70% pada cermin depan dan 50% bagi cermin belakang dan tepi. Sebelum ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi meminta JPJ menangguhkan operasi cermin gelap. Ia bagi membolehkan JPJ dan polis menumpukan perhatian mengawal keselamatan serta lalu lintas pada musim perayaan. Peralatan komputer dan robotik bernilai 2.3 juta ringgit hangus apabila sebuah makmal di Universiti Putra Malaysia Serdang terbakar. Antara yang musnah sebuah robot yang baru dibeli dari luar negara dengan harga RM130,000 dan 8 robot bernilai kira-kira RM300,000 yang dihasilkan sendiri oleh pelajar. Kejadian berlaku jam 2.11 pagi tadi. Makmal dua bahagian yang musnah ini digunakan oleh pelajar ijazah sarjana untuk menempatkan hasil ciptaan dan kajian mereka. Makmal ini juga digunakan sebagai tempat pengajaran bagi pelajar ijazah sarjana muda. Kebakaran dikesan pengawal keselamatan universiti berkenaan. 21 anggota bomba dan penyelamat serta 3 jentera mengambil masa 20 minit untuk memadamkan kebakaran. Bomba tidak menolak kemungkinan berlaku litar pintas disebabkan bangunan yang menempatkan makmal ini sudah lama. Makmal yang musnah dibangunkan sejak 1991. Pakar Perunding Tangan dan Microsurgery Hospital Selayang mengesahkan tangan bayi berusia 6 bulan Nurul Syafikah Abdul Jalil tidak dapat diselamatkan. Dr. V. Pathmanathan yang pernah melakukan pemindahan tangan bayi pertama di dunia memberi jaminan pihaknya akan mencuba sedaya upaya menyelamatkan tangan Nurul Syafikah sehingga ke paras siku. Dr. Pathmanathan bagaimanapun berkata pemotongan tangan kiri Nurul Syafikah perlu ditangguhkan sekurang-kurangnya 2 minggu. Ini kerana sistem imunisasi dan pertumbuhan tisu kulit dan otot Nurul belum lagi mantap. Actually my philosophy kalau saya boleh tunggu lebih lama lagi, seberapa lama boleh saya tunggu, saya mau tunggu. So that the body's natural defenses and healing can take place as much as possible. Ini untuk mengurangkan setakat berapa kita buat pembedahan. Kalau saya buat sekarang
kadang-kadang mesti ambil kulit dari peha atau flap lain, dan kita tambah potong di lain-lain tempat badan untuk selamatkan siku. Katanya pemotongan tangan Nurul akan dilakukan 4 hingga 5 cm dari bawah siku bayi ini. Selepas itu pemasangan tangan palsu akan dilakukan dan jika terdapat penderma tangan, Nurul boleh menjalani pembedahan pemindahan tangan. Proses itu dijangka mengambil masa 5 hingga 6 tahun. Saya datang ke Hospital Selayang ni dapat yang terbaik untuk dia. Jadi saya harap for the best lah. Itu sajalah. Datuk Dr. Jamaluddin Jarjis dan Datuk Tengku Adnan Tengku Mansur hari ini mengangkat sumpah jawatan sebagai menteri. Turut berbuat demikian Datuk Zainuddin Maidin yang dinaikkan pangkat Timbalan Menteri Penerangan. Istiadat pengurniaan surat cara pelantikan, mengangkat sumpah jawatan dan taat setia serta sumpah rahsia itu diadakan di Istana Negara di hadapan Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullah. Datuk Dr. Jamaluddin dilantik Menteri Keuangan kedua. Datuk Tengku Adnan pula dinaikkan daripada Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri kepada Menteri Penuh di jabatan sama. Manakala Datuk Zainuddin yang dilantik sebagai Timbalan Menteri Penerangan sebelum ini setiausaha Parlimen Kementerian berkenaan. Majlis turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad dan timbalannya Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. IBM sedia bantu pengusaha IKS tempatan luaskan cabang perniagaan ICT ke luar negara. Laporannya dalam segmen Detik Niaga bersama Azmi Aziz. Salam sejahtera. Peneraju teknologi informasi global IBM bersedia untuk membantu pengusaha industri kecil dan sederhana IKS tempatan dalam meluaskan cabang perniagaan ICT mereka ke luar negara. Menurut Pengurus Besar IBM ASEAN dan Asia Selatan, Satish Khatu, sehingga kini IBM Malaysia telah membantu lebih 50% rakan niaga tempatannya untuk menembusi pasaran antarabangsa. And we believe that by helping small and medium businesses in Malaysia, we're helping ourselves as well. And it comes in various forms. I mean, EBX is one example where we're actually taking them to market globally. But we believe we can also help them with some of the skills. Tambah beliau, IBM akan menggunakan keupayaan logistik dan kemahirannya untuk membantu IKS tempatan menaik taraf kemampuan operasi mereka. Beliau turut kagum dengan kemampuan kebanyakan syarikat ICT tempatan yang berupaya bergerak seiring dengan peralihan teknologi informasi dan komunikasi. With the assistance of IBM, the companies like EBX has been able to make inroads into some of the markets overseas. Antara kejayaan usaha sama IBM ialah membawa aplikasi e-pembayaran EBX yang dibangunkan dengan syarikat tempatan mesin niaga ke pasaran luar. IBM pagi tadi melancarkan pusat sokongan pentadbiran serantau RASC di Menara Berkembang Kuala Lumpur City Centre KLCC. Pusat ini diwujudkan dengan pelaburan RM8 juta akan menyokong operasi cawangan IBM di 11 negara Asia. Pemegang saham naluri berhad meluluskan cadangan syarikat untuk membeli balik saham serta rancangan masa depan syarikat seperti pembayaran tunai dan perniagaan teras. Cadangan diluluskan pada mesyuarat agung luar biasa EGM naluri siang tadi. Mesyuarat siang tadi diadakan khusus bagi membincangkan cadangan pembelian balik saham. Pemegang saham turut dimaklumkan persoalan pulangan tunai, pembayaran semula modal dan pencarian perniagaan teras. Pengerusi naluri Tan Sri Tajuddin Ramli dan pengarah Datuk Lim Keng Yew serta Bisamam Ramli bagaimanapun enggan ditemu ramah pihak media. Pemegang saham memberitahu mereka dimaklumkan oleh Tan Sri Tajuddin bahawa syarikat masih mencari perniagaan teras yang sesuai. Selain itu, terpulang kepada pemegang saham sama ada mahu menyimpan atau menjual saham mereka. Pembelian balik saham itu berasingan daripada cadangan pulangan tunai atau pembayaran semula modal yang bakal dilaksanakan syarikat. Sehingga 31 Disember 2001, Naluri memiliki RM1.266 bilion dalam akaun premium sahamnya. Syarikat pengendali rangkaian telekomunikasi Celcom Malaysia Berhad yakin dapat meningkatkan penguasaannya dalam pasaran prabayar melalui pelancaran 3 pakej prabayar baru. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, Datuk Ramli Abbas berkata, perkhidmatan prabayar semakin popular di negara ini dengan bilangan pelanggan diunjur tumbuh 54% kepada 8.9 juta menjelang 2005.
Menurut Datuk Ramli, Celcom telah merangka strategi pemasaran agresif untuk menarik lebih ramai pelanggan prabayar baru. Umpamanya RM5 juta telah diperuntukkan bagi aktiviti promosi dan pengiklanan 3 pakej prabayar yang dilancar siang tadi. Pakej berkenaan Excel, Exceed dan Explore direka khas bagi memenuhi pelbagai keperluan pengguna mengikut gaya hidup mereka. Celcom ialah syarikat telekomunikasi pertama menawarkan pilihan dalam kategori prabayar. Well, our market research and we did extensive work talking to customers, talking to dealers. We believe it will be a very successful, and from the launch that we had in Sabah and Sarawak, it has shown that yes, there is a tremendous reception from the public and from the customers, and I think it's a winner. Pakej Excel disasarkan kepada golongan profesional dan pakej Exceed bagi golongan dewasa muda. Manakala pakej Explore direka khas untuk pelajar dan pengguna aktif perkhidmatan pesanan ringkas SMS. Semua pakej akan berada di pasaran 23 November ini. Sekian segmen Detik Niaga, kembali bersama Azizah untuk laporan selanjutnya. Kekerapan laporan negatif media barat yang mengaitkan Malaysia dengan keganasan disifatkan sebagai konspirasi media massa untuk memburukkan imej Malaysia di mata dunia. Kalangan ahli akademik turut berpendapat media barat hari ini telah menyeleweng daripada asas pergerakan media sebenar. Laporan lanjut bersama Hazran Muhammad. Sejak peristiwa serangan 11 September tahun lalu, media barat tidak putus-putus mengaitkan Malaysia dengan keganasan. Paling mengecewakan, Malaysia dilabelkan sebagai pusat perlindungan dan kegiatan pengganas antarabangsa serta pelbagai lagi tuduhan tidak berasas. Menurut Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Dr. Samsudin Abdul Rahim, media barat sebenarnya tidak membuat penyelidikan mendalam mengenai sesuatu isu membabitkan negara ini. Mereka lebih mementingkan untuk menjadi media pertama yang menyiarkan laporan berkaitan. Mereka hanya datang sebagai seorang seperti saya kata tadi adalah wartawan payung terjun yang datang ambil berita balik. Lepas tu ada lagi isu yang lain datang ambil berita balik. Dan bila dia menulis, dia seolah nak menulis sebagai seorang pakar. Sedangkan dia tidak mempunyai latar belakang. Jadi tafsiran dia, kerana tafsiran ni dari segi budaya, dia ada lagi satu kacamata budaya. Jadi konstruksi berita itu adalah berdasarkan budaya mereka dan persepsi mereka terhadap kita. Pensyarah Jabatan Pengajian Media Universiti Melaya Profesor Datuk Dr. Abdul Latif Abu Bakar pula berpendapat media barat sanggup menyelewengkan fakta untuk memenuhi agenda sulit negara mereka. Sebenarnya dalam konteks ini saya rasa tidak adil. Dalam agenda ini siang-siang pihak media barat telah meletakkan bahawa agenda ini ialah agenda yang negatif kepada orang-orang Islam. Bukan melihat dari segi keadilan, iaitu melihat dari segi kebebasan akhbar yang secara positif. Beliau juga menganggap media barat melakukan kesilapan paling besar menjadikan keganasan sebagai isu antarabangsa untuk memburukkan imej umat Islam dan negara Islam. Sementara itu, Timbalan Menteri Penerangan Datuk Zainuddin Maidin menyifatkan media barat tidak mengamalkan profesionalisme kewartawanan berbanding wartawan negara ini. Sebaliknya, mereka lebih kepada alat propaganda dan dianggap tidak mempunyai kredibiliti dari segi profesionalisme. Kita harus juga selalu bertindak untuk menunjukkan bahawa dia tidak betul lah. Kalau dia tidak betul, kita buktikan. Saya ingat sebagai dalam media, kalau kita juga tidak mau diskredit selalu, ada kesannya juga. Tapi tidaklah maknanya bahawa dia akan akan kita boleh membunuh pengaruhnya. Laporan Hazran Muhammad, TV3.
Amaran oleh Amerika Syarikat bahawa Malaysia mungkin menjadi sasaran serangan bom seperti di Bali bulan lalu bukan perkara baru. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, ingatan seperti itu pernah dibuat oleh negara barat yang lain. Amerika Syarikat semalam memberi amaran serangan seperti di Bali yang mengorbankan lebih 180 mungkin terjadi di negara Asia Tenggara lain termasuk Malaysia. Jabatan Negara Amerika berkata ia bimbang Jemaah Islamiah GI akan menjadikan orang barat di luar Indonesia sebagai sasaran mereka. Ia juga mengulangi kebimbangan kemungkinan serangan di Sabah oleh kumpulan Abu Sayyaf. Dalam kenyataannya hari ini, Datuk Seri Abdullah berkata beberapa kerajaan barat pernah mengeluarkan nasihat mengenai perjalanan ke negara ini sejak serangan 11 September tahun lalu. Malah terdapat laporan mereka yang didakwa pengganas dan anggota Al-Qaeda telah ditangkap di serata dunia termasuk Hong Kong, Singapura dan Australia. Malaysia katanya telah mengambil langkah pencegahan dan menangkap mereka yang ada hubungan dengan kumpulan militan Malaysia, KMM dan GI. Kerajaan Malaysia ujarnya bertekad untuk terus mengambil langkah perlu bagi menentukan negara ini aman. Remaja yang mengikuti program khidmat negara yang akan dilaksanakan kerajaan mulai 2004 mungkin diberikan jumlah kredit sebagai ganjaran menyertai program itu. Jumlah kredit itu akan menjadi kelebihan kepada remaja berkenaan ketika memohon memasuki kolej, universiti atau semasa mendapatkan pekerjaan. Bersama Syarif Kadir untuk laporan seterusnya. Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Syafiee Apdal berkata demikian ketika menggulung bajet 2003 bagi kementeriannya di Dewan Negara. Ujarnya pertimbangan itu sedang dikaji jawatankuasa Kabinet yang dipengerusikan Menteri Pertahanan Datuk Seri Najib Razak. Ia bagi menarik penyertaan golongan remaja. Bagi memastikan pelaksanaan program itu mengikut perundangan, satu Akta Parlimen mengenai khidmat negara akan digubal. Program itu dijangka melibatkan 400,000 belia berusia dalam lingkungan 18 tahun yang telah menamatkan sijil pelajaran Malaysia SPM. Mereka akan menjalani latihan selama 6 bulan. Secara keseluruhan, 30% daripada program berkenaan akan merangkumi latihan asas ketenteraan. 70% lagi melibatkan aspek ketatanegaraan. Latihan asas ketenteraan merangkumi latihan kawat, kerja berkumpulan, pendedahan kepada penggunaan asas persenjataan serta latihan menembak. Latihan ketatanegaraan pula merangkumi nilai universal, khidmat masyarakat, pengucapan awam, kepimpinan, budaya dan kesenian selain kesedaran terhadap alam sekitar. Sementara itu, Senator Datuk Muhammad Ghani mencadangkan Kementerian Pertahanan mengambil pesara tentera sebagai tenaga pengajar program berkenaan. Apakah tentera ada pengalaman di segi latihan, disiplin? Ini menyebabkan mereka masih muda lagi, yang mana umur mereka bekas-bekas tentera bawah daripada 40 tahun. Di sampingan itu, mereka dapat berkhidmat di kawasan masing-masing. Dengan ada perkhidmatan itu, maka imej angkatan tentera terlebih meningkatkan lagi dan pendapatan mereka dapat menyara hidup-hidup mereka daripada masa ke semasa. Sebelum itu, di awal persidangan, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Tengku Azlan memberitahu Dewan hanya 3% daripada keseluruhan aset Petronas tidak punya kaitan dengan industri petroleum. Bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac lalu, 4.4 bilion ringgit daripada 144.128 bilion ringgit aset Petronas adalah dari sektor automobil dan hartanah. Sebahagiannya daripada di dalam Proton, dan segi peratusannya 11.8%, dan KLCC 98.5%. Putrajaya 64.4%. Persidangan hari ini turut dimaklumkan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri menerima 598 permohonan pelaburan bagi sektor pergilangan dari Januari hingga September tahun ini bernilai 16.8 bilion ringgit. Daripada jumlah itu, 64% daripadanya terdiri daripada pelaburan langsung asing ataupun FDI. Laporan Syarif Kadir, TV3. Beralih ke segmen luar negara bersama Suhaimi Ahmad. Antara paparannya, Washington sumbang lebih $2 bilion bantuan ketenteraan kepada Israel. Sebentar lagi, gagal mohon lesen perubahan sementara, JPJ ambil tindakan tegas terhadap pengusaha bas ekspres.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Amerika Syarikat akan menyumbang $2.16 bilion berupa bantuan ketenteraan kepada Israel tahun depan. Pakej yang kononnya atas tiket pertahanan diri dilihat bakal merangsang kekejaman dan kebiadaban tentera Zionis ke atas masyarakat Palestin. Sedangkan pada masa yang sama, Washington terus menaja dunia perlu mengembeling tenaga menghapuskan keganasan. Laporan seterusnya bersama Azura Zainulatin. Bagaikan ketam mengajar anak berjalan betul. Perumpamaan yang lebih tepat ditujukan kepada Washington, mengajak dunia perangi keganasan. Pada masa sama, Washington menggalakkan pertumpahan darah, menjana keganasan di bumi Palestin. Mungkin bagi Amerika Syarikat dan sekutunya, ia untuk mempertahankan kedaulatan negara masing-masing dari ancaman pengganas. Sedang kedaulatan negara lain diceroboh, dicabuli, dicemari. Sudah terang lagi bersuluh, kekejaman rejim Israel terhadap rakyat Palestin tidak dapat dinafikan lagi. Dunia mengetahuinya, namun apa yang dilakukan badan dunia? Sekadar bercakap, menegur dan mengarahkan Israel berundur dan hentikan keganasan. Sudah jelas Israel mengingkari arahan PBB, akan tetapi ia masih dibenarkan bermaharajalela meluaskan kebiadabannya. Apa tindakan badan dunia? Hanya berdiam diri, seolah-olah tindakan Israel masih boleh dikompromi. Amerika Syarikat yang selama ini dilihat menguasai segala keputusan PBB yang sepatutnya sebuah badan berkecuali, bukan sahaja menghalalkan kekejaman Israel, bahkan bersedia memberi komitmennya melipat gandakan kemudahan ketenteraan Israel. Dan ini terbukti dengan keputusannya menyumbang lebih $2 bilion untuk bantuan ketenteraan rejim Zionis bagi tahun fiskal 2004. Demikian hasil pertemuan pegawai kanan Amerika Syarikat dan Israel di Washington yang dimaklumkan Jabatan Negara dalam satu kenyataan. Washington malah sedia menimbang permintaan Israel untuk membeli kelengkapan dan teknologi ketenteraan canggih mengikut syarat sama dikenakan kepada anggota NATO. Dalam pertukaran dokumen antara kedua-dua pihak 15 November lalu, bantuan Washington kononnya sebagai penghargaan pentadbiran Amerika Syarikat ke atas ancaman dihadapi Israel terhadap proliferasi dan pembinaan senjata konvensional di rantau Asia Barat. Kononnya juga sebagai menerima maklum risiko yang dihadapi Tel Aviv dalam usahanya memperoleh kedamaian. Mengikut Undang-Undang Amerika Syarikat, bantuan senjata hanya boleh digunakan untuk tujuan pertahanan dan jika ia melanggar peraturan itu, Jabatan Negara perlu melaporkannya kepada Kongres. Begitupun undang-undang itu hanya tinggal sebagai kepingan kertas yang padanya dicatatkan peraturan, sedang pelaksanaan dan penguatkuasaannya sekadar melepas batuk di tangga, semata-mata kerana Israel sekutu Amerika Syarikat. Berlainan pula dalam hal Iraq. Iraq mesti patuh kepada resolusi antarabangsa dan tersilap langkah membawa padah. Azura Zainulatin, TV3. Cuba melobi sokongan lebih 50 negara untuk melaksanakan misinya menyerang Iraq. Ucapkan Jabatan Negara Philip Rieker berkata diplomat negara itu telah pun diarahkan memohon bantuan kepada negara yang diwakili sekiranya Iraq gagal tunduk kepada resolusi 1441 Majlis Keselamatan PBB. Pegawai kanan Jabatan Negara dipetik sebagai berkata permohonan bantuan berbentuk tentera penggempur serta kemudahan pengangkutan dan logistik telah pun dikemukakan kepada lebih 50 negara. Kebanyakan negara terbabit adalah anggota NATO dan sekutu rapat Washington seperti Australia. Mereka mengulangi pendirian Washington mempunyai hak untuk bertindak sendiri bagi memaksa Iraq memansuhkan program pembangunan senjatanya sekiranya PBB gagal berbuat demikian. Jabatan Negara Amerika Syarikat mengeluarkan amaran Malaysia mungkin diancam serangan pengganas sebagaimana yang berlaku ke atas pusat pelancongan di Kuta Bali. Sebelum itu, Washington menasihatkan warganya di seluruh dunia agar sentiasa berwaspada terhadap ancaman seumpama itu. Amaran dikeluarkan berikutan tersiarnya ucapan orang yang paling dikehendaki Washington, Osama bin Laden, menerusi stesen televisyen satelit Qatar Al Jazeera 12 November lalu. White House Isnin lalu berkata sumber perisikannya yang menganalisis rakaman suara pita yang disiarkan Al Jazeera itu mengesahkan ia milik Osama bin Laden. 2 hari selepas rakaman itu disiarkan, Biro Siasatan Persekutuan FBI mengeluarkan amaran terhadap ancaman serangan terbaru pergerakan Al-Qaeda. Amaran itu antara lain berkata Al-Qaeda mungkin menjadikan premis yang mempunyai nilai simbolik yang tinggi di negara itu
sebagai sasaran serangan bagi meranapkan ekonomi Amerika. Dalam ucapannya, Osama memuji kebangkitan umat Islam di Asia Barat, Rusia dan Asia Tenggara yang menjadikan Amerika dan sekutunya sebagai sasaran serangan. Osama juga berikrar untuk melancarkan lebih banyak serangan ke atas kepentingan Amerika Syarikat di seluruh dunia. Jabatan negara juga berkata kepentingan Amerika Syarikat di luar negara juga terancam berikutan hukuman mati ke atas seorang warga Pakistan, Mir Aimal Qasi, yang dilaksanakan Washington 14 November lalu. Washington bimbang terhadap tindak balas yang bakal dihadapi berikutan hukuman ke atas Qasi itu, terutamanya di kampung halaman beliau di Quetta, Pakistan. Ancaman tindak balas yang dikeluarkan 6 November itu akan hanya berakhir pada 7 Mei 2003. Amaran ancaman baru yang dikeluarkan semalam mengulangi apa yang tertera dalam amaran terdahulu, cuma tempohnya dilanjutkan hingga 20 Mei 2003. Dan amaran mengaitkan Malaysia, sasaran pengganas bukan lagi satu isu baru. Namun hakikatnya keunikan dan keharmonian masyarakat majmuk Malaysia menarik perhatian pelancong asing. Kuala Lumpur tidak lekang dikunjungi pelancong asing. Warga asing di negara ini juga bebas melakukan aktiviti seharian tanpa dikongkong mana-mana pihak. Laporan luar negara berakhir di sini. Ikuti perkembangan sukan selepas ini. Lanjutan kontrak penajaan, Ong Beng Hee sedia gapai kedudukan 4 terbaik dunia. Saksikan bersama Fazil Muhammad Rais. Biar apa jua cuaca yang melanda, lindungilah kediaman dan keluarga anda dengan Dulux Weather Shield. Salam sejahtera. Hampir 2 tahun berada di kedudukan nombor 7 dunia, bintang skuash negara Ong Beng Hee bersedia memburu kedudukan 4 pemain terbaik dunia. Peluang terbaik menerusi kejohanan skuash dunia di Belgium Disember ini. Jika berjaya ke separuh akhir, impiannya pasti cerah. Namun Beng Hee sedar ia bukan mudah, apatah lagi pemain nombor 1 dunia, Peter Nicol, diramal menunggunya pada suku akhir. Azam berada di kelompok 4 terbaik dunia disuarakan Beng Hee pada majlis menandatangani tajaan lanjutan 3 tahun bersama Dunlop Slazenger siang tadi. Prestasi cemerlang Beng Hee menyaksikan Dunlop menyediakan peruntukan RM1,000,000 buat atlet kelahiran Pulau Pinang berusia 22 tahun ini. Sekaligus menjadikannya antara atlet sukan yang mendapat penajaan individu paling tinggi di negara ini. Bagi Beng Hee, penajaan ini membolehkan dia menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap permainan tanpa memikirkan perkara lain. Justru baginya tiada alasan selain mencapai matlamatnya pada kejohanan dunia yang bermula 6 Disember ini. I nak menang lah target. But hopefully if I get to quarterfinals because I'll be playing Peter Nicol. So I'm hoping for the best lah. If upset it'll be good lah. If I can beat Peter Nicol then I'll win the tournament. Kelibat Peter Nicol memang meresahkan Beng Hee kerana rakan sepelatihnya itu berada pada prestasi terbaik ketika ini. Apapun pemenang pingat emas Sukan Asia dan perak Sukan Commonwealth ini tidak mahu mengalah dengan mudah. Turut berlangsung siang tadi pelancaran raket squash Dunlop terbaru yang ditandatangani Beng Hee. Ia dijangka berada di pasaran tahun depan. Kebanyakan pasukan bola sepak antarabangsa mengadakan ujian minggu ini menerusi perlawanan persahabatan. Tetapi saingan Euro 2004 turut berlangsung. Pendahulu kumpulan 9, Wales, terus selesa di tangga teratas setelah mencipta kemenangan ketiga berturut-turut menundukkan pasukan kedil Azerbaijan 2-0. Keputusan lain, Latvia mengalahkan San Marino 1-0 dalam kumpulan 4.
manakala Cyprus menumpaskan Malta 2-1 dalam pertemuan kumpulan 1. Sungguh pun dibelenggu kecederaan 7 pemainnya, Wales nyata sukar digugat. Seawal minit ke-10, Wales di depan menerusi ketua pasukan Gary Speed, susulan sepakan sudut Simon Davis. Buruan gol Wales diteruskan. Hasilnya pada minit ke-68, Wales menambah jaringan menerusi tandukan John Hudson. Ketinggalan 2-0, Azerbaijan mengatur serangan balas. Namun percubaan pemain gantian Farah Ismailov gagal merobek gawang Wales. Kemenangan 2-0 ini meneruskan kecemerlangan Wales di bawah pengurus baru Mark Hughes. Wales mendahului kumpulan 9 dengan 9 mata, manakala Azerbaijan masih gagal mengutip mata selepas 3 perlawanan. Pencapaian cemerlang pada Piala Dunia lalu menyaksikan dua gergasi Asia, Korea dan Jepun kini tidak lagi diperkecilkan. Brazil dan Argentina antara pasukan yang berkunjung ke Korea dan Jepun untuk perlawanan persahabatan. Malangnya, Korea tewas tipis 3-2 kepada Brazil, manakala Argentina menundukkan Jepun 2-0. Di Saitama, Jepun, tuan rumah beraksi tanpa 3 bintang utama, Hidetoshi Nakata, Junichi Inamoto dan Shinji Ono. Tambah malang, mereka juga beraksi tanpa jurulatih barunya Zico yang pulang ke Brazil kerana kematian ibu. Aksi babak pertama gagal menyumbang sebarang jaringan. 2 minit bersambung babak kedua, Juan Pablo Sorin mengejutkan Jepun dengan gol pertama Argentina. Jepun hampir menyamakan kedudukan seminit kemudian, namun tandukan Takahara terus ke dakapan Caballero. Selang seminit kemudian, Jepun tersentak lagi dengan gol kedua Argentina hasil tandukan Hernan Crespo. Jepun 0, Argentina 2. Sementara itu, naib juara Piala Dunia Jerman tewas 3-1 di tempat sendiri di tangan Belanda. Freddy Bobic yang kembali menyarung jersey Jerman sejak ketiadaannya 5 tahun lalu antara yang paling awal menguji gawang Belanda. Bagaimanapun, pelawat terlebih dahulu membuka jaringan menerusi Patrick Kluivert pada minit ke-22 susulan sepakan percuma Edgar Davids. Ketinggalan 1-0, Jerman mengikat kedudukan pada minit ke-34 menerusi tandukan Bobic. Saingan terus rancak pada babak kedua. Jerman hampir di depan susulan kekasaran Budwin Zanden ke atas Bobic di dalam kotak penalti. Namun pengadil tetap dengan keputusan tidak menganugerahkan sepakan. Tidak lama kemudian giliran Belanda melancarkan serangan. Namun percubaan tonggak penyerang Manchester United Ruud van Nistelrooy berjaya dipatahkan penjaga gol terbaik Piala Dunia Oliver Kahn. Belanda akhirnya kembali di depan pada minit ke-69 apabila Jimmy Floyd Hasselbank menyempurnakan hantaran Rafael van der Vaart. 10 minit kemudian tuan rumah tambah tertekan setelah Kahn diperdaya Van Nistelrooy untuk gol ketiga Belanda. Jerman 1, Belanda 3. Beralih ke kejohanan golf Dunlop Phoenix, permulaan yang kurang memberansangkan buat pemain nombor 1 dunia Tiger Woods pada hari pertama kejohanan yang menawarkan hadiah wang tunai $1.7 juta Amerika. Woods yang berhempas pulas sekadar mencipta par 71 pukulan. Lapangan golf Phoenix Country Club di Miyazaki, Jepun menjadi hos kejohanan paling lumayan di Asia. Woods yang selesa pada 9 lubang pertama bagaimanapun menghadapi sedikit masalah menuju 9 lubang kedua. Secara keseluruhan, 4 bogi dan 4 birdie dicatat Woods sekadar meletakkannya antara pemain kurang mencabar dengan 71 pukulan. Pendahulu hari pertama milik Darren Clarke dari England dengan 64 pukulan, 7 di bawah par. Berkongsi kedudukan di tempat kedua, seorang lagi wakil England Justin Rose dan 2 wakil tempatan Kanami Yoko dan Tsukasa Watanabe dengan 5 di bawah par 66. Kehebatan Rashid Siddiq ketika zaman gemilangnya memang tidak perlu dipertikaikan. Walaupun sudah tidak mewakili negara, Rashid antara disebut-sebut calon jurulatih Persatuan Badminton Malaysia BAM. Tetapi buat masa ini, Rashid rasanya lebih berdebar-debar menantikan reaksi peminat menyaksikan lakonannya dalam filem Cinta 200 Ella. Filem terbitan Raja Azmi Raja Sulaiman dan diarahkan Muhammad Shahdan Hashim dipertontonkan kepada media siang tadi. Filem berunsurkan percintaan ini menampilkan Rashid memegang watak utama sebagai Yazid, pemain golf amatur bercita-cita menjadi pemain profesional. Antara yang menjayakan filem ini, Wardina Safia dan Raja Azura. Cinta 200 Ella akan ke pawagam pada Hari Raya Aidilfitri ini.
Sekian dari kami di Meja Sukan. Azizah menanti dengan perkembangan selanjutnya Buletin Utama. Salam hormat daripada saya, Fazil Muhammad Rais. Anak orang asli terus tercicir. Ramai tidak bersekolah. Saya punya anak 66 ni tak ada sekolah pun. Saya pun rugi juga. Masih adakah harapan bagi mereka dalam era globalisasi? Paparannya bersama Puspawati Ramlu, Buletin Utama, Jumaat 22 November. Bertemu kembali. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mengambil tindakan tegas termasuk membatalkan permit pengusaha bas ekspres yang gagal memohon lesen perubahan sementara LPS bagi perkhidmatan bas tambahan. Pengarah penguatkuasanya Solah Mat Hassan berkata pemeriksaan permit itu dilakukan 2 minggu sebelum dan selepas Aidilfitri. Menurut Solah, JPJ telah mengesan kewujudan bas ekspres haram berkenaan setiap kali musim perayaan. Pemeriksaan JPJ akan dilakukan di stesen, perhentian bas dan kawasan rehat dan persinggahan bas ekspres. Kita tidak mahu setengah-setengah pihak mengambil kesempatan untuk keuntungan peribadi dengan memaklumkan, menyatakan kepada orang ramai mereka menyediakan bas dengan LPS, tetapi sebenarnya LPS tidak diambil untuk mengurangkan kos dan untuk meninggikan dia punya keuntungan. JPJ katanya turut akan mengambil tindakan terhadap ulat-ulat yang menjual tiket bas haram berkenaan. Jumlah permit LPS yang dikeluarkan JPJ tidak terhad bagi menampung perkhidmatan bas ekspres ke semua destinasi di seluruh negara. Perkhidmatan tambahan itu terdiri daripada bas pekerja dan sekolah. Penumpang bas yang menghadapi masalah perkhidmatan bas ekspres boleh membuat aduan di kaunter khas JPJ di stesen utama dan terminal sementara bas ekspres. Lebih 800 pegawai penguatkuasa JPJ akan bertugas dalam memastikan keselamatan kelancaran pergerakan kenderaan sewaktu hari raya ini. Bukan setakat 20%, malah penderma hati Muhammad Nasir Zakaria sanggup mendermakan keseluruhan hatinya kepada Muhammad Fakhrul Razi Rosdi sekiranya diperlukan. Bagi beliau, apa yang penting Fakhrul dapat menjalani kehidupannya dengan sempurna. Selepas mendermakan 20% hatinya melalui satu pembedahan yang mengambil masa lebih 10 jam 9 November lalu, Nasir dibenarkan keluar dari Pusat Perubatan Subang Jaya SJMC siang tadi. Nyata Nasir terlalu sedih untuk meninggalkan Fakhrul. Saya nak mak dia betul-betul jaga adik Fakhrul. Saya nak pastikan adik Fakhrul sihat. Kalau apa-apa terjadi pada adik Fakhrul, tolong call saya. Sebab saya sanggup buat segala-galanya untuk adik Fakhrul. Kalau hati tu tak boleh terima lagi, saya sanggup bagi satu hati saya untuk adik Fakhrul. Tu je. Saya nak mak dia jaga adik Fakhrul. Nasir akan menerima rawatan susulan di Pusat Rawatan Kuantan Pahang sehingga pulih sepenuhnya. Presiden Majlis Belia Selangor MBS, Datuk Abdul Rahman Palil berkata, Nasir dijangka dapat memulakan kerjanya dalam tempoh 2 hingga 3 minggu. Pembedahan antara dua hati, Nasir dan Fakhrul 9 November lalu mendapat perhatian meluas apabila disiarkan secara langsung oleh TV3 melalui buletinnya. Pembedahan terpaksa dilakukan secara 3 peringkat. Peringkat pertama mengeluarkan 20% hati Nasir, manakala peringkat kedua mengeluarkan hati Fakhrul yang telah rosak. Pembedahan peringkat ketiga pula menggantikan hati Fakhrul dengan hati Nasir. Pembedahan itu diketuai Datuk Dr. K.C. Tan, pakar bedah di SJMC. Dan ini berita yang baru kami terima. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad berkata ramalan Amerika Syarikat yang Malaysia akan diserang pengganas bertujuan mensabotaj ekonomi negara ini. Katanya langkah mengumumkan kepada awam Malaysia akan menjadi sasaran serangan bukan sahaja tidak tepat, malah tidak berasas. The most dangerous place is the US. Satu orang saja boleh timbul masalah di Washington, satu orang tembak aja cukup. They are not free from terrorism, you see. They shouldn't be passing this kind of judgment on other people.
Beliau berkata demikian selepas berbuka puasa bersama kaki tangan Kementerian Keuangan sebentar tadi. Beliau mengulas laporan Amerika Syarikat meramalkan Malaysia akan menjadi sasaran pengganas selepas serangan di Bali. Sebelum berpisah kedai imbas tajuk utama, tidak selamat diduduki, bukit antarabangsa dataran UK terdedah pada tanah runtuh. Jawatan Kuasa Kerja Teknikal ditubuh siasat tragedi Taman Hillview. Visual majlis berbuka puasa anak yatim dari rumah anak-anak yatim pinggiran Taman Tun Dr. Ismail bersama warga kerja dan personaliti TV3 mengakhiri buletin utama malam ini. Salam hormat dan selamat malam. Lakukanlah kerja dengan niat.